Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek bahasa Melayu, tema kasih sayang iaitu pendidikan sivik dan tajuknya mendidik insan istimewa. Para pelajar boleh merujuk buku teks bahasa Melayu halaman 56 dan halaman 57. Baik, kasih sayang merupakan salah satu daripada 4 tema dalam pendidikan sivik dalam bahasa Melayu dan diajar dalam subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga sejarah setiap kali minggu keempat pada setiap bulan. Baik, mari kita lihat tajuk mendidik. Mendidik maksudnya memberikan ajaran, bukan setakat memberikan ajaran tetapi juga menunjukkan contoh tauladan yang baik. Sebab itulah guru-guru digelar sebagai pendidik, bukannya pengajar. Kalau pengajar dia hanya sekadar masuk kelas, cakap dan ajar, tunjukkan, kemudian dia keluar balik. Tapi kalau mendidik, dia akan mengajar, kemudian dia akan memastikan pelajar tersebut faham dan juga menunjukkan tauladan kepada anak-anak murid. Okey, begitulah yang akan kita lakukan. Yang kedua, insan. Insan adalah manusia ataupun makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan maksud perkataan istimewa bermaksud sesuatu yang khas, sesuatu yang lain daripada yang lain. Dan istimewa ni dia unik. Biasanya yang istimewa ni tak banyak ataupun tak ramai. Okay, jadi bila kita cantumkan insan istimewa, membawa maksud golongan orang kelainan upaya. Cikgu suka menggunakan istilah orang kelainan upaya berbanding orang kurang upaya kerana siapalah kita untuk menentukan bahawa seseorang itu kurang ataupun lebih. Sebab kita pun hanyalah insan yang biasa juga, makhluk yang Allah ciptakan. Yang kamu lihat tu adalah mereka mempunyai kelainan yang berbeza dengan orang-orang yang kebanyakan. Walaupun mereka mungkin setengahnya tidak celik ataupun tidak mendengar ataupun tidak mempunyai jari ataupun tangan. Tetapi pasti mereka ada kelebihan di aspek-aspek yang lain. Contohnya, walaupun kita kelihatan sempurna, ada tangan, ada jari, ada telinga dan sebagainya, tapi mungkin suara kita tak sesedap suara mereka. Mungkin pemikiran kita ataupun mungkin otak kita tidak genius seperti mereka. Mungkin mereka handal dalam mengingat. Mungkin mereka bagus dalam melukis. Itu kelebihan masing-masing. Objektif yang akan kita pelajari pada hari ini hanya ada dua, iaitu yang pertama menyenaraikan maksud MBK. MBK adalah murid berkeperluan khas. Yang kedua, mengekspresikan perasaan berkaitan kebolehan orang lain. Maksudnya para pelajar nanti cikgu akan paparkan dua video untuk ditonton. Kemudian cikgu nak tanya apa perasaan kamu apabila menonton video-video tersebutlah. Baik, kita teruskan slide seterusnya. Okey. Nota ini ada dalam buku teks halaman 56 untuk pelajar rujuk lebih lanjut. Ini cikgu dah singkatkan. Baik, murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas MBK ialah murid yang disahkan oleh pakar perubatan sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan tertentu. Antara ketidakupayaan tersebut termasuklah dari segi penglihatan, pendengaran, pertuturan, fizikal dan masalah pembelajaran. Contoh masalah pembelajaran ialah autisma. Ejaan dia autisme kalau ejaan sebenar, tapi dibunyikan autisma ataupun autism. Okey, sindrom kurang daya tumpuan dan disleksia. Disleksia ni adalah satu keadaan yang sukar untuk membaca. Okey. Oleh sebab itu, MBK perlu mengikuti pendidikan khas agar tidak ketinggalan sewaktu pengajaran dan pembelajaran. Baik. Ini adalah maksud murid berkeperluan khas. Bagi para pelajar nanti, sila salin maksud ini. Tulis tajuk dia, murid berkeperluan khas. Kemudian tulis maksud dia di sini, definisi dia. Okey, tak panjang pun.
tulis dalam buku latihan yang pendek. Jangan lupa tulis tarikh. Tulis tarikh dan tulis hari. Baik. Pendidikan khas bermaksud pendidikan bagi MBK di, mari kita lihat. Yang pertama, sekolah pendidikan khas, iaitu sekolah yang dibina khusus bagi MBK, iaitu sekolah kebangsaan pendidikan khas, sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas, sekolah menengah pendidikan khas vokasional. Kalau di daerah Keluang ni tak ada sekolah-sekolah pendidikan khas yang bangunannya khas seperti yang disenaraikan ni. Okey. Yang kedua, program pendidikan khas integrasi. Maksudnya kelas khas bagi MBK di sekolah harian biasa pada peringkat rendah dan menengah. Ini banyak sekolah lah. Banyak sekolah. Contohnya di sekolah rendah ada satu kelas tu dikhaskan untuk para pelajar yang berkeperluan khas ni. Okay, dan ada juga cikgunya dan ada juga pembantunya sendiri. Dia berbeza dengan cikgu yang dekat kelas-kelas biasa. Cikgunya tak bertukar, cikgu tu je lah. Baik. Yang ketiga, program pendidikan inklusif. Apa maksudnya? MBK ditempatkan di kelas biasa, di sekolah harian biasa pada peringkat rendah dan menengah. Okay, kalau yang ketiga ni maksudnya murid yang berkeperluan khas ni ditempatkan juga di dalam kelas yang sama dengan pelajar-pelajar yang biasa, yang normal. Okey, maksudnya mungkin keadaan murid tersebut tidak begitu ketara lah perbezaannya dengan yang pelajar lain. Jadi tiada masalah lah untuk dicampur. Okey, kita tengok seterusnya. Apakah autisma? Autisma ialah gangguan saraf yang memberikan kesan dalam perkembangan komunikasi sosial, interaksi sosial dan tingkah laku yang berulang-ulang dan terhad. Ini menurut laman web ini ya. Baik. Seterusnya. Okey, sebelum cikgu pergi lebih lanjut, cikgu nak kamu perhatikanlah rajah-rajah ni semua. Ini adalah bayangan kepada awak punya peperiksaan SPM nanti. Peperiksaan SPM KSSM ni dia suka beri gambar rajah ataupun petikan ataupun perenggan macam ni dia bagi. Jadi kamu perlu mengulaslah. Tapi kita tak masuk lagi tajuk tersebut. Okay, ini sebagai selingan saja. Baik. Seterusnya. Anak syurga. Ini halaman 57. Ini menguraikan lebih lanjutlah tentang autisma. Individu autisma adalah antara yang tergolong sebagai MBK. Mereka boleh mengikuti pendidikan melalui sekolah pendidikan khas, program pendidikan khas integrasi atau program pendidikan inklusif. Semasa berumur 2 hingga 6 tahun, individu autisma perlu mengikuti program intervensi awal untuk dilatih berkomunikasi, berinteraksi dan mengurus diri. Kemahiran ini penting untuk mereka mengikuti alam persekolahan. Individu autisma mempunyai kekurangan tertentu, tetapi mereka mungkin mempunyai bakat dalam bidang lain. Antaranya termasuklah melukis, mengingat fakta dan mencipta irama. Terdapat juga murid autisma yang setelah diberi sokongan dapat belajar ke peringkat pengajian tinggi. Jadi di sini pelajar-pelajar autisma ni sebenarnya mereka ni boleh je sama macam pelajar-pelajar yang lain. Cuma mereka ada cabaran sikit lah. Tak mustahil mereka juga boleh mempunyai bakat dalam bidang-bidang yang lain. Itu yang saya cakap tadi. Kita ni yang nampak cukup anggota fizikal semuanya, belum tentu lagi boleh melukis. Belum tentu lagi kuat mengingat ataupun mencipta irama lagu. Okey. Baik, di bawah ni antara ciri-ciri autisma. Yang pertama, tiada hubungan mata. Apabila kita berinteraksi dengan mereka, mata mereka tu suka tengok benda lain. Cepat leka lah. Tengok langit, tengok belakang lah. Yang kedua, perbualannya hanyalah satu pihak. Contohnya, bila kita berbual, biasanya tak ada respon lah. Begitu. Ataupun responnya berbeza dengan yang kita harapkan. Yang ketiga, tidak menunjukkan minat dalam sesuatu perbualan ataupun dalam sesuatu aktiviti. Mereka ni biasanya kalau autisma ni mereka berada di dunia mereka sendiri.
Okey. Okey, yang seterusnya 4, hanya menyertai kumpulan jika dibantu atau terdesak. Dalam sesuatu aktiviti tu, biasanya mereka tak suka masuk campur. Ataupun kalau mereka masuk pun, kalau ada orang yang ajak lah, ataupun ada orang yang pimpin tangan, baru mereka sertai. Seterusnya, tidak olok-olok semasa bermain. Yang ni kena berhati-hatilah. Kalau yang anak-anak autisma ni kalau bermain, mereka main sungguh-sungguh. Contoh kalau melompat tu, lompat sungguh-sungguh. Kalau pegang pensel contohnya, takut mereka main cucuk-cucuk sebab mereka cucuk dengan bersungguh-sungguh. Bukan olok-olok. Jadi kena beri perhatian yang lebih. Seterusnya, tidak bermain dengan orang lain. Ini biasanya mereka macam saya cakap tadi, buat aktiviti mereka sendiri dalam dunia sendiri. Ataupun kalau bermain pun dengan orang yang mereka kenal lah. Yang seterusnya, ketawa berdekit-dekit, tidak sesuai dengan keadaan. Contohnya tiba-tiba je ketawa. Kita duk cerita tentang COVID-19, jumlah angka kematian. Tiba-tiba mereka ketawa, kelakar. Ha, 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 ha. Okey, seterusnya suka memutarkan objek, apa-apa saja objek. Tombol pintu, pinggan, pen, suka pusing-pusing dengan buku. Okey, yang seterusnya mengulangi sesuatu perbuatan. Suka buat perkara yang sama berulang-ulang, berulang-ulang lagi, lama-lama. Seterusnya mengulangi percakapan tentang perkara yang sama, berulang-ulang. Seterusnya benci akan perubahan. Contohnya macam kalau kawasan mereka di situ, barang mereka di situ, kita jangan kacau. Sebab itu adalah tempat mereka, jadi mereka tak suka diubah-ubah. Contohnya kalau di sekolah pun, biasanya cikgu dengan pembantu pendidikan khas pun takkan berubah-ubah. Cikgu tu je daripada pagi sampailah petang. Sebab mereka tidak suka akan perubahan. Baik, teruskan. Baik, ini antara insan autisma yang berjaya. Ada 3 orang kat sini. Yang pertama, cikgu highlight kan. Tak nampak. Okay, yang pertama, Farah Raihana binti Atan. Dia mendapat keputusan cemerlang dalam Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM pada tahun 2014. STPM ni adalah satu peperiksaan yang susah. Bukan senang nak dapat cemerlang 4 flat. Pointer 4.0 tu susah nak dapat. Jadi tapi pelajar ni dapat. Okey, kita yang normal pun susah nak dapat. Okey, yang kedua memperoleh ijazah sarjana muda sastra bahasa Inggeris daripada Universiti Putra Malaysia UPM pada tahun 2019. Baru lagi ni, ijazah sarjana muda sastra bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tau. Bahasa Inggeris, lepas tu sastra pula tu. Dia mengkaji literature ataupun poems. Dia mengkaji karya-karya penulis-penulis atau penyair-penyair yang lama. Contohnya William Shakespeare. Dan yang lain-lain lah. Banyak lagi. Susah tu. Perlu menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Baik, yang kedua Muhammad Syafiq bin Rosdin. Dia ni memperoleh ijazah sarjana muda teknologi elektrik dan elektronik daripada Management and Science University MSU pada tahun 2014. Dan dia berminat dalam aktiviti mendaki gunung. Dia ni seorang autisma tapi tiada apa yang mustahil. Dia berjaya mendapat ijazah sarjana muda teknikal ni, teknologi elektrik dan elektrik ni sesuatu bidang yang teknikal, profesional. Tak semua orang boleh buat sesuka hati kalau bidang teknologi elektrik ni. Tak semua orang boleh buat. Baik, dia ni engineer ni, bertaraf engineer. Yang seterusnya dia berminat dalam aktiviti mendaki gunung. Tiada halangan bagi orang yang autism untuk membuat aktiviti macam orang kebanyakan. Okey, yang ketiga Muhammad Mikhail bin Muhammad Suhaimi. Dia memperoleh sijil tahap 2 dan tahap 3 kursus pembuatan roti daripada College Instech pada tahun 2018. Pun baru lagi. Susah ni nak dapat sijil tahap 2, tahap 3 sampailah tahap 5. Kalau tahap 5 ataupun tahap 4 kalau tak salah cikgu, dia ni dah setaraf untuk jadi pensyarah di College Community, Giat Mara, College Pengajian Tinggi Mara. Sebab kalau dah tahap 4, tahap 5 tu dia dah tinggi tu kemahiran dia. Dia setaraf dengan ijazah sarjana muda.
Okey. Jadi kamu jangan pandang rendah kalau nanti lepas SPM ada pilihan nak masuk Giat Mara, Kolej Komuniti, Kolej Pengajian Tinggi Mara, mentang-mentang lah Giat Mara tu dekat ataupun bangunan dia dekat bangunan barisan-barisan kedai, kamu pandang rendah, Kolej Komuniti kamu pandang rendah. Jangan walaupun begitu tapi sijil tu diiktiraf. Berbanding banyak institusi swasta sekarang ni walaupun namanya gah-gah tapi rupa-rupanya tidak diiktiraf. Kamu belajar bayar mahal-mahal, penat-penat berapa tahun belajar, rupa-rupanya tak diiktiraf. Rugilah. Jadi Giat Mara ataupun Kolej Komuniti tu adalah satu institusi yang berkualiti. Okey, seterusnya saudara ni minat memasak dan sekarang bekerja di sebuah kafe. Tukang masak awak jangan pandang rendah Kalau gaji cikgu baru jadi cikgu biasanya 3,000. Lebih kuranglah RM3,000. Kalau gaji tukang masak ni boleh lebih gaji cikgu. Contohnya RM5,000. Kalau yang dah berpengalaman bertahun-tahun boleh mencecah RM7,000, RM8,000 ataupun RM9,000. Kamu jangan pandang rendah pada orang yang hebat memasak ni. Baik. Baik. Habis dalam buku teks. Sebentar lagi cikgu akan masukkan video dalam grup WhatsApp kamu. Ada 2 video. Video yang pertama tentang seorang pelajar tahun 1 yang kudung tangannya. Dan nanti kamu tonton video tu dan kamu bayangkan diri kamu berada di dalam dirinya. Video tu cikgu tak dapat paparkan lah sekarang ni dalam slide ni. Tapi cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp. Tengok video yang pertama tu tentang seorang kanak-kanak perempuan berumur 7 tahun. Bagaimana dia, tangan dia kudung, apa yang dia rasa, apa yang mak dia rasa. Cikgu inginkan kamu berasa simpati dan empati terhadap keadaan mereka. Kalau simpati ni maksudnya kasihan, sedih. Semua orang boleh rasa sedih, semua orang boleh rasa kasihan. Tapi kalau empati maksudnya kamu membayangkan diri kamu berada di dalam badan dia ataupun kamu membayangkan diri kamu adalah dalam keadaan dia. Dalam keadaan diri dia ataupun dalam keadaan keluarga dia. Kamu bayangkan. Kalau kamu sendiri, apakah perasaan kamu? Adakah kamu sedih? Adakah kamu positif? Adakah kamu putus asa? Itu yang cikgu nak kamu rasakan. Seterusnya video kedua nanti kamu lihat. Video kedua tentang isu fasiliti untuk orang kelainan upaya. Nanti kamu tengok dalam video tu, kamu akan mendengar beberapa pendapat tokoh. Kalau tokoh yang pertama tu dia mengutarakan pendapat tentang keadaan kemudahan lah, contohnya tandas. Tandas untuk orang golongan upaya, kelainan upaya. Seterusnya tangga, parkir dan lain-lain kemudahan lah. Nanti kamu lihat apakah pandangan dia. Okey. Nanti tengoklah video yang akan cikgu buat naik tersebut. Okey, seterusnya kita pergi soalan. Setelah kamu melihat kedua-dua video tadi, nanti kamu salin soalan ni dalam buku latihan dan jawablah menggunakan ayat yang penuh. Yang pertama, apakah definisi orang kelainan upaya dalam kurungan? Kat sini ada kurungan. OKU. Ada kurungan di situ. Ini kurungan ni kat sini. Okey, OKU. Jadi apa definisi dia? Nanti fikirkan, cari definisi tersebut. Okey, soalan yang kedua. Senaraikan 5 masalah atau isu yang dihadapi oleh golongan OKU. Cikgu nak 5 masalah. Daripada video yang kamu tonton tadi, pasti kamu boleh nyatakan masalahnya. Cikgu bagi contohlah. Contoh yang pertama, masalah tandas awam khas untuk golongan OKU tiada. Ataupun kalau ada pun kurang. Ataupun kalau kurang pun tandas tu disalahgunakan oleh orang yang normal. Sukati dia masuk tandas OKU. Dia malas nak masuk tandas yang biasa, dia masuk tandas OKU. Kesian Jadi yang kedua, yang ketiga sampailah 5 awak cari sendiri. Ada dalam video ataupun kamu boleh fikirkanlah di luar. Baik, yang seterusnya soalan ketiga.
Senaraikan 5 langkah yang boleh membantu memenuhi keperluan OKU. Setelah kamu tengok video tadi, cuba kamu bayangkan apakah tindakan yang boleh kita buat untuk membantu memenuhi keperluan OKU. Okey, kelas. Sekiranya kamu lihat macam ni, jika kamu diminta untuk memberikan cadangan tentang langkah ataupun tindakan, automatik kamu mesti ingat formula yang berikut ni. Cikgu nak ajar kamu. Okey, apa formula dia? Ini formula dia. Formula yang pertama, formula high five. Ingat ni, formula high five. Semua orang ada tapak tangan. Tengok tapak tangan sebelah kiri awak. Okey, jari yang pertama, jari ibu jari adalah pihak individu. Maksudnya diri kamu sendiri. Okey, sebagai individu, apa yang boleh kamu buat untuk membantu golongan OKU ni? Ataupun sebagai seorang pelajar yang berumur pada tingkatan 5, apakah yang boleh kamu buat? Contoh tindakan sebagai seorang individu, boleh tak cakap membina tandas awam khas? Tak boleh sebab kamu tak mampu. Kamu tak mampu nak buat kemudahan tandas tu. Kamu mana ada duit, mana ada kemahiran. Fikirkan tindakan yang sesuai sebagai diri kamu sendiri. Okey, jadi apa contohnya? Iaitu menulis esei. Menulis esei tentang keperluan orang-orang kelainan upaya ini. Kemudian esei tu dikongsikan di laman-laman sosial. Contohnya begitu. Okeylah tu. Okey, pihak yang kedua adalah keluarga. Keluarga ni bila sebut tentang keluarga termasuklah ibu, bapa, atuk, nenek, pakcik, makcik, abang dan kakak dan adik. Okey, apa tindakan keluarga ni untuk membantu golongan-golongan OKU ni? Okey, cikgu bagi contoh. Contoh, kalau ibu bapa, kalau ibu bapa yang ada kebetulan ada anaknya OKU. Okey, yang pertama memberikan memberikan didikan sejak kecil. Memberikan didikan yang sempurna sejak kecil. Maksudnya ibu dan bapa ni hantar anak ke sekolah pendidikan khas. Peka terhadap apa keperluan anak-anak keperluan khas ni, anak-anak yang autisma ni, apa yang dia perlu. Kalau dia perlu, okey, kalau yang anak-anak yang kurang anggota badan, contohnya macam tak mampu berjalan, dia perlukan kursi roda, menyediakan peralatan yang sesuai. Itu peranan keluarga. Awak nyatakan, kalau keluarga tu nyatakan, siapa yang sediakan tu? Ayah, mak, atuk, nenek. Okey. Seterusnya, pihak masyarakat. Pihak masyarakat. Pihak masyarakat ni termasuklah ketua kampung, jiran sebelah rumah, orang-orang kampung, orang-orang taman. Ini masyarakat. Apakah peranan masyarakat? Apakah yang masyarakat boleh buat untuk membantu golongan-golongan OKU ni? Itu contohnya, tidak mementingkan diri sendiri dengan mengambil ataupun menggunakan kemudahan khas untuk orang kelainan upaya. Jangan. Sebagai masyarakat, mestilah ada kesedaran bahawa jangan ambil kesempatan terhadap kemudahan untuk OKU. Itu contohlah. Okey, sekolah. Sebagai pihak sekolah ni pula, tak lari daripada guru, pelajar, PIBG dan mana-mana lah warga sekolah. Kelab persatuan, unit beruniform, semua tu tak lari. Okey, contoh. Peranan pihak sekolah dalam membantu golongan OKU adalah membuat kuis. Membuat kuis tentang OKU. Maksudnya bila dah buat kuis, ni pihak cikgu lah, pihak cikgu buat kuis. Maksudnya pelajar akan lebih menyedari tentang golongan OKU. Contohlah. Okay. Dan seterusnya pihak kerajaan. Bila sebut kerajaan ni termasuklah pihak berkuasa tempatan, polis, kerajaan Malaysia dan sebagainya. Apa yang kerajaan boleh buat dalam membantu golongan OKU? Kerajaan ni banyak boleh buat. Satu, menguasakan undang-undang khas untuk OKU. Contoh apa undang-undang khas tu? Contohnya macam membantu mereka mendapatkan lesen kenderaan. Satu, yang kedua, membina prasarana, lebih banyak prasarana untuk golongan OKU. Contohnya membina banyak tandas awam yang dilengkapi dengan tandas OKU. Contohnya. Itulah menyediakan sekolah-sekolah untuk golongan OKU mendapat pendidikan. Contoh begitu. Ataupun melantik OKU sebagai penjawat awam contohnya.
Okey, itu formula high-five. Ingat kalau dalam periksa tak ada idea, apa ni aku nak tulis ni? Apa dalam karangan ni nak tulis? Ingat tengok tapak jari. Dalam jari kamu ni ada jawapan. Okey, formula yang kedua. PISIO. Okey, PISIO. Tadi high-five. Ni PISIO. Okey, PISIO ni apa? PISIO ni adalah tambahan kepada high-five tadi. Okey, iaitu yang pertama adalah media. Bila sebut media ni dia terbahagi pula kepada media bercetak dengan media media massa, media massa, kemudian media bercetak dan satu lagi media sosial. Apakah peranan ketiga-tiga media ni? Kalau kamu nak pilih salah satu pun boleh. Media sosial contohnya. Media sosial perlu buat apa? Media bercetak atau bercetak ni maksudnya surat khabar, majalah. Kalau media massa maksudnya macam televisyen, radio, apa pun mereka perlu buat. Mengadakan kempen contohnya, menyiarkan iklan-iklan yang lebih tentang golongan orang kurang upaya. Ni tak, dalam iklan paparkan perempuan cantik, lelaki gagah perkasa. Cuba paparkan tentang golongan OKU ni. Pasti masyarakat akan lebih mempunyai kesedaran. Okay, dan yang terakhir flora dan fauna. Flora fauna ni kalau dalam tajuk OKU ni ada tak kaitan? Rasanya susah kita nak kaitkan kan. Tapi dalam isu-isu yang lain kadang-kadang ada boleh kaitkan dengan flora dan fauna. Okay, jadi itu ada dua formula. Yang pertama formula PISIO, yang kedua formula high-five dengan PISIO. Dua-dua ni kamu boleh gunakan untuk memikirkan jawapan tentang langkah-langkah. Langkah-langkah oleh pihak apa ni? Ada 7 pihak kan? 5 campur 2 ada 7. Okey. Ataupun kamu boleh terbalikkan. Kesan pula. Kesan kepada 5 pihak ni. Sesuatu isu tu mesti ada kesan. Contoh isu gejala sosial, mesti ada kesan kepada ibu bapa. Mesti ada kesan kepada flora fauna. Jadi ada dua keadaan tu kamu boleh tukar-tukar lah. Baik, seterusnya. Kesimpulan, semua pihak harus menyedari keperluan golongan OKU. Menghormati kemudahan khas untuk OKU dan membantu golongan OKU meneruskan kehidupan seperti masyarakat normal. Okay, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Ingat kata-kata akhir pada cikgu. Menuntut ilmu ketika muda itu ibarat mengukir tulisan pada batu. Jadi fikir-fikirkan dan kita jumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum.